Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi, yang dirahmati Allah. Kita telah mendengar sesi yang pertama bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abu Hafiz Salahuddin berhubung dengan kepentingan, keperluan kita merujuk kepada sumber yang asal dalam agama, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya tanpa kita sedari, sebenarnya kita telah memasuki subjek usul al-fiqh sebenarnya. Bagi sesiapa yang ada pengalaman belajar di sekolah-sekolah agama ataupun mana-mana pengajian yang terdapat maddah mata pelajaran usul al-fiqh, perbahasan yang dikemukakan dalam usulul fiqh adalah berhubung dengan sumber-sumber rujukan yang dijadikan rujukan dalam hukum hakam. Iaitu yang pertama, yang paling tinggi adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian diikuti dengan ijma', qiyas, dan ada juga beberapa sumber hukum yang ulama' masih berselisih dalam mengambilnya atau tidak mengambilnya, seperti hukum kaedah istinbat, hukum pada istihsan, masalih mursalah, istishab, amal ahlul Madinah, dan yang lain-lain. Dan kita melihat yang utama adalah yang telah disebut dalam sesi yang pertama, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna rahimahullah, bagi sesiapa yang pernah membaca usul 20, usul 20-nya, dalam usul yang kedua menyebut bahawasanya Al-Quranul Karim was-Sunnah al-Mutahharah marji' likulli muslim fi ta'arrufi ahkamil Islam. Al-Quranul Karim dan Sunnah yang suci adalah merupakan rujukan bagi seorang Muslim untuk mengetahui hukum hakam dalam Islam, dan difahami Al-Quran mengikut qawaid al-lughah al-arabiyah, kaedah-kaedah bahasa Arab, dan dirujuk hadis-hadis Nabi kepada rijal as-siqat, kepada perawi-perawi yang siqah. Walaupun Al-Imam Hasan Al-Banna tidak menyaraikan sumber-sumber hukum yang lain dalam usulnya yang kedua, tetapi ia sudah cukup untuk menggambarkan bahawa perkara yang asas, perkara yang utama dalam Islam, sumber ilmu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila kita nak bincang usul sesi yang kedua, golongan yang menyeleweng, saya tidak nak memperincikan siapakah golongan itu, tapi apakah kriteria, sifat-sifat, ciri-ciri yang dimiliki oleh golongan yang menyeleweng daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sesiapa yang urusan agamanya tidak diambil daripada Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bahasa mudah kan, memiliki sudah tersesat jalan. Memang tersesat jalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta'nya, dan juga hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak, taraktu fikum amraini, ataupun taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang mana sekiranya kamu terus berpegang dengan kedua-duanya, kamu tidak akan lan tadillu abadan, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, ma in tamassaktum bihima,
sekiranya kamu terus berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan sunnahku, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyeleweng apabila seseorang mengenepikan Quran dan sunnah apabila kita memperkatakan perkara yang berkaitan dengan urusan agama. Apabila kita memperkatakan urusan agama, ataupun boleh jadi seseorang menyeleweng, berlakunya inhiraf, penyelewengan, kerana ia memahami nas Quran dan hadis tidak sebagaimana apa yang difahami oleh as-salafus salih dari kalangan para sahabat dan juga generasi tabi'in. Itu satu poin yang sangat penting. Generasi awal di kalangan as-salafus salih, mereka berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wujud dalam kalangan mereka golongan-golongan ahlul bid'ah yang muncul pada kurun yang pertama, pada kurun yang kedua, yang muncul pada kurun sebenarnya di awal kurun pertama, pada kurun yang pertama sudah muncul golongan Syiah, golongan Khawarij munculnya, selepas itu golongan Jahmiyah, ramai lagi ahli bid'ah. Walaupun sebahagian perkara dalam hukum agama mereka juga menjustifikasikan pandangan mereka terhadap Quran dan Sunnah, tetapi pemahaman mereka sudah terkeluar daripada apa yang difahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga berkata seorang tokoh tabi'in, Muhammad ibn Sirin, apabila mengambil riwayat setelah berlaku suatu fitnah, iaitu fitnah pembunuhan kepada Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, maka kami mengambil sikap berhati-hati, sekiranya yang meriwayatkan ilmu itu adalah min ahli sunnah, maka fayu'khazu minhu, boleh diambil daripadanya. Tetapi sekiranya yang meriwayatkan ilmu itu adalah ahlul bid'ah, orang yang tidak lagi berpegang kepada asal ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun pemahamannya terhadap nas sudah menyimpang, sudah tersasar, ataupun sudah terbabas kepada laluan yang lain, maka fala yu'khazu minhu, tidak boleh diambil daripadanya. Hadirin hadirat yang dikasihi, saya memilih untuk duduk, sebenarnya saya tidak sihat dah 4-5 hari dah, saya masih demam lagi ni, hari ni pun masih rasa sumbat hidung lagi, rasa tak selesa, tapi cuba juga sebab kita dah siap dalam jadual untuk datang hari ni, cuba juga. Baik, golongan yang menyeleweng daripada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang Ustaz Abu Hafiz sebut tadi, sukar untuk kita melihat golongan zaman sekarang yang mengatakan bahawa contohnya dalam persoalan akidah yang mereka menafikan ketuhanan Allah, tetapi tidak mustahil mereka terjatuh dalam syirik. Kita berjumpa ramai dengan golongan ahlul bid'ah di zaman sekarang yang juga mendakwa mengaku mereka juga berpegang kepada Quran dan Sunnah, tetapi dari sudut kefahaman sebenarnya tidak menepati kaedah atau manhaj ilmu yang benar. Maka sama ada ia berlaku dalam bentuk sumber ilmu agama itu telah ditajziah, telah diagih-agihkan, ada sebahagian mereka ambil, ada sebahagian mereka tidak ambil, atau berlakunya idhafah, tokok tambah, ataupun boleh jadi berlaku dalam bentuk masakha, mereka sudah ubah, mereka sudah padamkan, mereka sudah tukar kepada bentuk yang lain. Kita boleh senaraikan yang pertama, orang yang menyeleweng, pertama golongan yang hanya mahu berpegang kepada Al-Quran sahaja, yang dikenali dengan Quraniyun. Ada yang mahu berpegang kepada Quran yang, ataupun mereka mengatakan mereka menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih dikenali dengan golongan anti hadis. Golongan ini muncul, memang sudah lama muncul, dan tokoh-tokoh ulama ahli sunnah banyak menulis berhubung dengan kewujudan kelompok a'da'us sunnah, golongan yang menjadi musuh kepada sunnah. Sukar untuk kita melihat orang yang menyatakan permusuhan terhadap Al-Quran dalam kalangan orang Islam, kecuali kalau berlaku dalam bentuk mereka memahami nas Al-Quran yang telah diselewengkan. Al-Syekh Muhammad Abu Syahbah menulis dalam sebuah tulisannya Difa' Anis Sunnah, mempertahankan sunnah, untuk menjawab tuduhan golongan yang cuba menafikan sunnah sebagai satu sumber dalam syariat Islam. Perkara yang sama pernah ditulis oleh Al-Syekh
Mustafa Sibai dalam tulisannya As-Sunnah wa Makanatuha fi At-Tashri'. Ada juga golongan yang menyatakan mereka berpegang kepada sunnah sebagai sumber, tetapi mereka mengambil sebahagian dan menolak sebahagian yang lain. Apa-apa sahaja yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita tidak boleh ketepikannya. Apa sahaja yang sahih, sehingga berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan ramai lagi tokoh-tokoh ulama yang lain, idza sahhal hadithu fahuwa madhhabi. Apabila sahihnya sesuatu hadis, maka ia adalah mazhabku, menjadi suatu aliran yang aku ikuti apabila ianya sahih. Penyelewengan berlaku apabila seseorang berpegang kepada sesuatu yang tidak sahih, sama ada dia mengambil riwayat-riwayat yang disebut hadis yang palsu. Yang pertama tadi golongan yang anti hadis. Kita terus kepada golongan yang kedua, golongan yang menyeleweng dengan sebab mereka menyandarkan urusan agama, sama ada dalam masalah akidah, masalah fiqh ataupun apa sahaja persoalan, kepada riwayat-riwayat yang makdzubah, riwayat yang didustakan ia kerana ia tidak sahih. Hadis palsu ni cukup banyak dalam masyarakat Melayu tempat kita ni, masuk dekat dengan bulan Rejab pula ni kan. Cukup banyak. Kita akan mendengar banyak ada orang yang nak beramal dengan hadis palsu. Saya tak pasti di tempat lain, tapi kalau di Kelantan ni ada yang masih berpegang kepada suatu keyakinan besarnya kelebihan berpuasa 3 bulan berturut-turut. Bermula daripada 1 Rejab, dia pun puasa terus menerus. Rejab, Sya'ban, Ramadan, dan dia hanya berbuka pada 1 Syawal. Walaupun dari sudut zahirnya puasa tu baik, tetapi kaedah beramal yang tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dianggap inhiraf, dianggap menyeleweng. Puncanya kerana berpegang kepada riwayat-riwayat yang tidak sahih. Ada juga yang masih menjaja sana sini mengatakan adanya hadis Nabi yang berbunyi Rejab itu adalah syahrullah, bulan Allah. Ramadan Sya'ban itu bulan bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Maka riwayat itu sebenarnya tidak sahih, bahkan ia adalah hadis yang palsu. Golongan yang berpegang kepada hadis palsu sebenarnya salah satu golongan yang telah tersasar daripada sumber ilmu yang sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemestian untuk kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun telah disebut oleh Ustaz Abu Hafiz tadi, supaya kita tidak tersasar dan termasuk dalam golongan yang menyeleweng. Kemestian itu saya boleh tambah lagi dengan beberapa nas yang telah dinyatakan oleh Allah. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutlah apa yang diturunkan kepadamu oleh Tuhanmu, janganlah kamu mengikuti yang selain daripadanya sebagai awliya, sebagai pimpinan kamu. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun was'al man arsalna min qablika min rusulina. Maka berpeganglah kamu dengan apa yang telah diwahyukan kepada kamu, sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas jalan yang lurus. Al-Quran, As-Sunnah, kedua-duanya dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran yang terletak sebagaimana takrif yang telah diberikan oleh Ustaz Abu Hafiz, yang terletak antara surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lain sehinggalah surah An-Nas, daripada surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa sehinggalah kepada surah An-Nas, maka itu adalah Al-Quran. Tetapi adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya terlalu banyak dan perlu kepada usaha untuk dibuat saringan, dan sebahagian ulama telah melakukan usaha juhud yang sangat hebat untuk tahzib, untuk tangkih, untuk tahzib, untuk tahqiq, tapis, saring, untuk buat kepastian supaya tidak berlaku apa-apa inhirafat, penyelewengan dalam menukilkan sumber ilmu dalam agama, supaya kita tidak mengatakan kepada
Nabi SAW apa yang asalnya tidak ada dalam agama. Kewujudan golongan yang menyeleweng daripada agama, apabila mereka mudah untuk memahami nas agama, tidak sebagaimana yang difahami oleh as-salafus salih, tetapi mereka menggunakan akal mereka. Ini masalah besar berlaku tempat kita. Kewujudan golongan-golongan yang kita boleh panggil sebagai Mu'tazilah moden. Mungkin tuan-tuan pernah mendengar satu kelompok yang masyhur di dunia sekarang, itu golongan Ahbash. Golongan Ahbash yang lebih tepat dipanggil sebagai Khawarij moden. Di tempat kita adanya golongan yang sebenarnya, walaupun secara penjenamaan mereka tidak menamakan mereka sebagai Mu'tazilah, tetapi sifat-sifat, ciri-ciri yang mereka miliki, mereka boleh dipanggil sebagai Mu'tazilah moden. Apa maknanya? Mereka lebih taqdimul aqli ala naqli. Mereka lebih mengutamakan hujah akal berbandingan hujah nakal. Maksudnya mereka lebih meletakkan kewajaran, rasionalnya sesuatu hukum berdasarkan logik akal, sehingga nas-nas Quran dan hadis walaupun sahih tetapi ditafsirkan dengan tafsiran yang silap. Ini cukup banyak berlaku. Akhirnya menyebabkan mereka terjumus dalam perkara yang sebenarnya tidak diizinkan oleh agama untuk mereka melakukannya, yang tidak diizinkan oleh agama untuk mereka melakukannya. Puncanya kerana nas Quran itu sudah sahih ataupun hadis sudah sahih, tetapi dari sudut wajhul dalalah, wajhul istidlal, cara mereka memahami dalil itu, pendalilannya adalah tidak sarih. Ini cukup banyak berlaku kerana manhajnya adalah manhaj mungkin terikut dengan manhaj ahlul kalam atau ahlul falsafah. Jadi kita kena berhati-hati apabila kita mendengar mana-mana ceramah, kuliah yang disampaikan oleh sesiapa sahaja, oleh mana-mana ustaz penceramah. Kita sebagai orang yang belajar ada hak untuk bertanya. Kalau Quran ini ditafsirkan begini, betul ke tafsiran begini? Supaya tidak berlaku inhiraf, penyelewengan daripada yang asal, makna yang asal. Contohnya kalau penyelewengan yang berlaku dalam tafsiran Quran, cukup ramai di antara penceramah-penceramah kita yang menggunakan ayat wal fitnatu asyaddu minal qatli atas tujuan untuk menjustifikasikan besarnya dosa. Jangan kamu fitnah, wahai A jangan fitnah B, fitnah ni besar, dosanya besar seperti dosa membunuh. Kerana dalam Quran Allah Ta'ala beritahu wal fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah itu lebih hebat, lebih dahsyat dosanya daripada membunuh. Fitnah di sini bukan dengan maksud fitnah dalam bahasa Melayu. Sebenarnya dari segi disiplin ilmu dah berlaku kesilapan. Fitnah di sini dengan maksud syirik. Fitnah yang kita gunakan dalam bahasa Melayu sebenarnya dalam bahasa Arab buhtan. Buhtan, ba ha ta alif nun, buhtan. Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya fitnah yang mereka sengaja adakan kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam peristiwa yang disebut hadisul ifki. Apabila Aisyah radhiyallahu anha difitnah, kononnya ada melakukan perkara yang tidak baik dengan seorang lelaki, Sufwan bin Mu'attal As-Sulami, dan Allah Ta'ala menyebut bahawa fitnah yang disebarkan oleh orang-orang munafik di Madinah sebagai buhtan. Tetapi kita tidak tahu apa itu buhtan sebab tidak digunakan dalam bahasa Melayu kita. Kita hanya menggunakan fitnah. Tapi dalam konteks sebenar bahasa Arab, fitnah maknanya syirik, atau fitnah boleh jadi dengan maksud azab, siksaan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah lelaki dan perempuan yang beriman, maksud fitnah di sini azabu, yang menyiksa, sebab merujuk ayat tu kepada kisah ashabul ukhdud. Jadi berlakunya penyelewengan dari sudut tafsiran, walaupun dari sudut pengambilan tu sudah betul, ambil daripada Quran, tapi dari sudut tafsirannya silap. Dan perkara ini cukup ketara berlaku dalam pemahaman nas-nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah disebut oleh Ustaz Abu Hafiz, pertamanya hadis itu perlu dilihat sahih ataupun tidak berdasarkan penilaian di sisi ulama hadis.
Walaupun kita tahu sesiapa yang belajar ilmu hadis, ada ulama yang agak tasahul, ada ulama yang bermudah-mudah dalam menilai hadis, seperti Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, Al-Imam Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah, seperti Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dia punya manhajnya lebih mutasahil, lebih mudah. Maknanya mungkin di sisi ulama hadis lain, hadis itu tidak layak untuk diangkat sebagai hadis yang sahih, tetapi dia sudah menganggap sahih. Ada ulama yang mutawassit, pertengahan, dan ada ulama yang lebih mutasyaddiq, lebih tegas, seperti syarat yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim untuk menilai sahihnya ataupun tidak hadis itu. Jadi apabila sesuatu hadis itu tidak diketahui darjatnya sahih atau hasan atau sebagainya, perlu dibuat semakan, supaya kita mengambil ilmu benar-benar daripada sumbernya. Jangan kita lihat kepada kemasyhuran seseorang. Mungkin sama sekali, sama di mana media berkembang dengan cepat dari sudut penyampaian ilmu. Seseorang tokoh yang boleh bercakap dengan baik dalam TV, terkenal, lalu kita menganggap semua yang dia sampaikan adalah sahih daripada ilmu agama ataupun yang benar. Belum tentu. Yang perlu dilihat adalah apa yang disampaikan itu, bukan siapa yang menyampaikan. Al-Imam Syafi'i sendiri pernah memberi pesanan, idza wajadtum fi kitabi khilafa, sekiranya kamu mendapati dalam kitabku apa yang menyalahi, yakni menyalahi apa yang kamu dapati daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat yang sahih, maka fakhudhu bihi, kamu ambillah apa yang kamu dengar daripada Nabi itu, dan kamu wada'u ma qultu, kamu tinggalkanlah apa yang aku perkatakan, dengan maksud supaya kita terus berada di atas jalan yang lurus dan tidak menyimpang ke jalan yang lain dari sudut kita mengambil sumber ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, semenjak 2 menjak ni, boleh gunakan bahasa tu, semenjak 2 menjak, semenjak kebelakangan ini, kita mendengar ada golongan-golongan yang begitu mudah cuba meyakinkan pendengar akan pandangan mereka, pendapat mereka melalui apa yang disebut sebagai, oh saya dengar melalui mimpi. Style ni guna-guna mimpi. Kita mendengar cerita daripada negara Mesir, seorang tokoh ulama yang mengatakan, dia mendakwa, betul ke tidak wallahu alam, kononnya dia kata dia bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi suruh dia membunuh semua orang yang disifatkan sebagai penentang kerajaan tentera yang sekarang yang berkuasa di Mesir sekarang ni. Jadi dia cuba memberi alasan dengan mimpi. Al-Imam Hasan Al-Banna dalam usul yang ketiga, apabila bercakap tentang sumber agama, dalam usul yang kedua telah dinyatakan bahawa perlu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia menyatakan bahawasanya iman yang benar, ibadah yang sahihah, adalah suatu kurniaan Allah yang diberikan kepada orang yang akan merasai kemanisan iman, sehingga seseorang itu akan merasai ta'mul iman al-hakiki, rasa iman yang sebenarnya. Adapun apa sahaja yang manusia perolehi melalui ilham, bahasa kita pun sebut ilham juga, ilham, mendapat idea, khawatir, lintasan-lintasan hati, ataupun kasyaf, dan juga ar-ru'ya, yakni al-manam, mimpi, maka semua itu tidak boleh dijadikan sumber dalam hukum syariat. La tu'tabar, tidak boleh dikira sebagai hukum syarak, illa bisyartin, kecuali dengan syarat adamu istidamuha bi ahkami syariah, dengan syarat semua perkara itu tidak bercanggah dengan hukum-hukum syariat. Kalau seseorang mendakwa bahawa dia boleh menganggap benar pendapat dia sebab dia bermimpi, maka kita mengatakan adakah mimpinya itu sahih. Kalau dia bermimpi, dia kata dia berjumpa dengan seorang yang saleh, seorang wali, ataupun dia tidak bermimpi katanya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perlu dipastikan bahawa adakah benar orang yang ditemui itu adalah Nabi. Memang diketahui dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ra'ani fil manam
faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Sesiapa yang melihat aku dalam mimpi, maka sesungguhnya dia melihat aku dengan sebenarnya. Kerana syaitan tidak mampu syaitan tidak mampu untuk menyerupai wajahku. Macam mana kita boleh tahu yang itu Nabi kalau kita tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW? Sebab tu setengah ulama, termasuk apa yang ditarjihkan oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam tulisannya, bahawasanya hadis ini hanya sah untuk diperlakukan kepada para sahabat yang pernah bersama dengan Nabi. Kemudian setelah Nabi SAW wafat, mungkin satu ketika mereka bermimpi bertemu dengan Nabi, maka betul lah. Macam kita lah, kita pernah bersama dengan mungkin bapa kita, ibu kita, kemudian mereka telah meninggal. Kemudian satu ketika kita bermimpi, kita kata, oh malam tadi saya mimpi jumpa dengan arwah ayah, arwah datuk. Kita kenal datuk kita sebab kita pernah bersama dengannya. Betul lah mimpi itu sebab kita kenal. Bagaimana seseorang yang tidak pernah melihat Nabi dan tidak kenal ciri-ciri sifat Nabi mendakwa dia bertemu dengan Nabi, melainkan sifat-sifat yang dinyatakan itu sama dengan apa yang diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis, seperti yang disebut oleh Al-Imam Tirmizi dalam kitab Asy-Syama'il dan yang lain-lain. Kalau tidak perlu dinilai. Ada satu riwayat menyebut, saya nukilkan, disebut oleh Al-Imam Syatibi, seorang tokoh yang bernama Al-Kanani rahimahullah mendakwa, katanya ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Dia berkata, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, lalu aku berkata, ud'ullah alla yumitu qalbi. Aku, yakni Al-Kanani berkata, dalam cerita dia berkata, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya tidak dimatikan hatiku. Berdoalah kepada Allah supaya hatiku sentiasa hidup. Lalu jawapan Nabi kepadanya, kul, hendaklah kamu berkata, kul la yaumi, setiap hari sebanyak 40 marrah, 40 kali. Apa dia? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Tempat kita ni kita akan jumpa ramai sama ada tok syekh, tuan-tuan guru, yang pengalaman saya biasa dalam kalangan orang yang terlibat dengan amalan tertentu, amalan-amalan tarekat yang tertentu, amalan-amalan tasawuf yang tertentu, mendakwa zikir-zikir mimpi, apa dia, amalan-amalan yang kamu ambil daripada hadis yang kamu kata hadis yang sahih, yang kami ni lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi sebab kami terima terus daripada Nabi SAW, katanya. Baik, dalam riwayat tu ia mendakwa yang Nabi beritahu dia, hendaklah kamu berkata, kamu membaca, berzikir setiap hari 40 kali, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Baik, ini adalah suatu kalam yang bagus. Zikir tu bagus, dan tidak dinafikan, tetapi mentahdidkan ia dengan 40. Itu tidak warid dalam mana-mana nas. Zikir tasbih contohnya, kita bercakap dalam konteks orang yang menyeleweng daripada sumber ilmu. Mungkin dia ambil ilmu itu ilmu yang benar, tetapi telah diselewengkan pemahamannya, ataupun di sumber pengambilannya tidak benar, termasuk dalam mimpi. Apabila dia menghadkan 40, maka kita mengatakan kaifiat yang sebegitu tidak warid. Walaupun seseorang mendakwa bahawa dia terima daripada mimpi, maka mimpi tidak boleh jadikan sumber rujukan dalam hukum syarak. Satu kisah yang menarik juga untuk kita kongsi di sini, berlaku di zaman Khalifah Al-Mahdi. Zaman Khalifah Al-Mahdi, kalau tak silap dalam dinasti kerajaan Bani Abbasiyah, di mana seorang qadhi bernama Syarik bin Abdullah, seorang qadhi. Siapa qadhi? Qadhi orang yang tugasnya sebagai hakim ataupun qadhi dalam mahkamah syariah. Namanya Syarik bin Abdullah, bertemu dengan Khalifah Al-Mahdi. Lalu kata Khalifah Al-Mahdi, ra'aitu fi manami ka'annaka tata'u basati. Aku melihat dalam mimpiku, dia kata, aku melihat dalam mimpiku, seolah-olah kamu sudah memijak hamparanku.
Dan kamu berada wa anta mu'ridun anni, berpaling daripada aku. Ya. Tapi Khalifah Al-Mahdi tak faham apa sebenarnya maksud di sebalik tindakan syarik dalam mimpi yang dia lihat tadi. Dia melihat qadhi syarik ini dalam mimpi, pijak, bahasa mudah orang Kelantan juga, dia jerit, dia rembah kaki atas tika ataupun atas hamparan dalam keadaan membelakangi Khalifah Al-Mahdi. Lalu aku telah menceritakan mimpiku kepada orang yang dapat abbarah, dapat mentakbirkannya. Lalu orang yang mentadbirkan mimpi mengatakan qadhi asy-syarik ni hanya menunjukkan ketaatan secara zahir sahaja, hakikatnya dalam hati dia memberontak dan menentang kamu. Lalu Khalifah Al-Mahdi ni dia percaya kepada mimpi dia. Dia percaya kepada takbir yang diberikan oleh orang yang mentadbir mimpinya. Lalu apa jawab syarik? Wallahi ma ru'yaka bi ru'ya Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Bukanlah mimpi kamu tu setanding dengan mimpi yang telah dilalui oleh Nabi Ibrahim. Maksudnya kamu ni siapa? Sebab Nabi Ibrahim nabi, mimpi Nabi adalah wahyu. Seorang Nabi Rasul kalau dia bermimpi, mimpinya adalah wahyu. Tapi sebagai manusia biasa, walaupun berjawatan khalifah, mimpinya bukan wahyu. Jadi kalau kamu menganggap mimpi itu yang benar, adakah mimpi kamu setaraf dengan mimpi Nabi Ibrahim? Wala mu'abbiraka bi Yusuf As-Siddiq alaihi salam, dan orang yang mentadbir mimpi kamu tidaklah dia setanding dengan Nabi Yusuf. Kalau tuan-tuan baca Quran dalam surah Yusuf, kisah yang menarik bagaimana Nabi Yusuf seorang yang diberi kelebihan untuk ta'wilul ahlam, boleh mentakwilkan mimpi. Mimpi para Nabi dan Rasul adalah wahyu, tetapi mimpi orang biasa seperti kita boleh jadi ianya benar, boleh jadi ianya tidak benar. Kalau ia benar sekalipun, tetapi ia bukanlah sumber yang boleh dijadikan rujukan untuk diletakkan suatu hukum syariat. Sesiapa yang menyandarkan kepada mimpi bermakna telah berlaku inhiraf, penyelewengan. Telah berlaku penyelewengan. Baik. Berapa dah? Yang ketiga, yang keempat, golongan yang menyeleweng, golongan yang berpegang kepada apa yang disebut syatahatul khayal ataupun awhamul fikr, persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak berpijak ke bumi nyata, ataupun pemikiran-pemikiran yang masih ada kesamaran. Orang yang cuba meletakkan sesuatu dalam konteks hukum syarak, tetapi sebenarnya diambil daripada adat ataupun uruf. Di tempat kita, orang Melayu kita ni, khususnya di Kelantan ni, cukup banyak apa yang disebut kononnya. Apa dia? Perkara yang sebenarnya adat tetapi cuba dianggap sebagai hukum syarak. Orang perempuan tidak boleh menyanyi di dapur nanti dapat suami tua. Dah. Betul tak? Kita pernah dengar tak? Apa dia lagi? Contoh tu contoh. Kemudian waktu mana dia kata tak boleh beli jarum, tengah-tengah jahit tiba-tiba patah jarum. Pergi cari tak boleh beli. Kalau beli, orang tua-tua kata sakai papa. Sakai papa maknanya mempesakai kepapaan. Kita bertanya mana nasnya, apa dalilnya daripada Quran dan Sunnah? Tak ada. Ambil mana? Orang-orang tua cerita. Kalau orang tua cerita, maka perlu fihi nazar, perlu disemak. Sebab sumber rujukan adalah agama, bukan kepada abauna wala ajdaduna, bukan kepada bapa kita, kepada datuk kita. Adakah ada setengah-setengah tempat hamba pergi mengajar, dia kata ustaz, dia kata apa ustaz kata boleh buat tu, hamba lihat masjid tu, masjid besar tu, Masjid Muhammadi. Dia cuba meletakkan Masjid Muhammadi sebagai masjid negeri Kelantan. Masjid Muhammadi buat. Hamba kata tak ada dalam subjek usul al-fiqh sumber rujukannya amalan umat Islam Masjid Muhammadi, tak ada. Ada ke ada? Tak ada. Ya. Sumber rujukannya merujuk kepada Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Dan itu pun mesti betul, mesti tepat. Kalau merujuk kepada apa yang orang yang sebut, maka manhaj, sistem pendekatan yang kita guna sama yang digunakan oleh orang-orang jahiliah dalam bab beragama. Apabila ditanya kepada mereka, kenapa kamu buat begini, kenapa kamu sembah patung berhala, apa salahnya, dia kata kami lihat ramai datuk nenek moyang kami buat.
Kalau benda tu salah, dia akan tak buat lah. Sama, cuba bandingkan tempat kita. Bila ditanya kenapa kita buat begini, ustaz agama, dia kata, dah orang ramai-ramai buat. Takkah orang ramai buat salah, dia kata. Apa dia, ada ustaz ni pun ada ajar, dia kata. Takkanlah ustaz salah. Ustaz macam mana sekalipun, dia tidak ada sifat ismah, tidak ada sifat maksum, ataupun tidak ada sifat terpelihara daripada salah dan silap. Ia boleh jadi ada pandangan dia yang sawab, yang betul, ada pandangan dia yang khata', yang salah. Wa imma an yakuna musiban wa imma an yakuna mukhti'an. Boleh jadi dia betul dan boleh jadi dia salah. Maka kita perlu semak. Orang jahiliah kalau dikatakan kepada mereka kenapa berbuat begitu, lalu mereka berkata, inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami dapati bapa kami, datuk nenek moyang kami buat begitu, jadi kami buat begitu juga. Jadi kesesatan yang berlaku dalam kalangan golongan yang menyembah berhala berpunca daripada penyelewengan ilmu. Dan sebenarnya perkara itu sebenarnya sebahagian itu berlaku dalam agama kita. Contoh yang jelas berlaku kepada ahlul kitab cukup banyak. Apabila seorang lelaki Nasrani bernama Adi bin Hatim datang bertemu Nabi dengan memakai salib, cross, lamban agama Kristian, lalu baginda membaca ayat ke-30 dari surah At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, orang-orang alim dalam agama mereka sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah. Lalu Adi bin Hatim At-Ta'i mengatakan, ya Muhammad, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah mereka. Lalu Nabi berkata, ya betul, kamu tidak sembah mereka, tetapi kamu menghalalkan apa yang mereka halalkan walaupun Allah Ta'ala mengharamkannya, dan kamu mengharamkan apa yang mereka haramkan walaupun Allah Ta'ala menghalalkannya. Maka watilka ibadatukum iyahum, itulah ibadat kamu yang kamu lakukan kepada mereka. Bila berlaku kesilapan dalam sumber pengambilan hukum, tidak merujuk kepada yang asal, merujuk kepada manusia, yang sebenarnya hukum itu tidak ada dalam syariat Allah, maka ia adalah suatu kesalahan yang besar yang telah diperingatkan oleh Allah dalam ayat am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu, golongan lain, puak lain yang boleh mensyariatkan bagi mereka dalam perkara agama yang Allah Ta'ala tidak izinkan? Apa-apa sahaja perkara yang Allah Ta'ala tidak izinkan, maka ia tidak wujud dalam agama. Tadi pun dalam sesi pertama Ustaz Abu Hafiz ada menyebut berhubung dengan sesiapa yang mungkin beranggapan ada dalam agama ni apa yang disebut sebagai bid'ah hasanah. Ini juga berlaku inhiraf, penyelewengan. Dah jelas Nabi sebut kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah adalah sesat dalam konteks bid'ah mengikut kehendak hukum syarak. Sehingga berkata Imam Malik, man ibtada'a fil islami bid'atan wa yaraha hasanatan, sesiapa yang mengada-ngadakan dalam agama ni sesuatu perkara bid'ah, perkara baru, dan dia melihatnya sebagai baik, faqad za'ama anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khana risalah, maka sesungguhnya dia menyangka bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah ataupun dakwah, seolah-olah ada lagi urusan agama yang belum Nabi sampaikan. Padahal Allah Ta'ala telah menunjukkan ayat yang di antara ayat yang terakhir diturunkan, iaitu al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Islam ini telah sempurna. Apabila telah sempurna, sesuatu yang sempurna tidak berhajat kepada penambahan, tidak boleh dikurangkan dan tidak boleh dimodify, ubah suai. Kita jangan ingat urusan agama ni macam urusan harta benda kita. Kita beli kereta, satu ketika kita rasa nak ubah ke apa dia nak ubah. Biasanya orang ubah ni rim tayar kereta, ubah rim sport. Sanggup biarlah mahal-mahal 7-800 pun beli sebab nak lebih nampak bergaya. Ataupun tukar steering kereta yang lebih mahal lagi, itu kereta kita, suka hati kita lah. Tapi bila melibatkan urusan agama, maka tidak boleh begitu. Kalau kita buat begitu bermakna rosaklah sistem
agama. Dan kita ni termasuk al-munharifun, an sawa'is sabil, orang yang sudah menyeleweng daripada jalan yang lurus kerana sumber pengambilan kita sudah tersilap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, penyelewengan yang berlaku dalam sumber pengambilan kerana berlaku juga apa yang kita lihat sebagaimana disebut tadi dalam sesi yang pertama, bukan semua yang ada dalam kitab itu perlu kita cedok, kita telan semua sekali. Kita perlu tapis. Di antara sebab kepada wujudnya golongan yang menyeleweng dalam sumber pengambilan kerana tidak memiliki disiplin ilmu yang baik. Kalau baca suatu kitab, mereka menganggap apa yang ada dalam kitab tu, Kelantan kata boleh terlegok lalu. Kira apa dalam kitab tu boleh terus telan terus. Kita makan nasi pun sekali pun mungkin tak tahulah, kalau beras yang tidak berkualiti mungkin ada antah je, atau buah. Atau mungkin kalau kita makan sesuatu makanan yang mungkin sayur tertukar antara lada hijau tu. Kelantan kata lada burung. cili yang hijau tu tertukar, tiba-tiba kita tergigit lada. Sedap-sedap makan tiba terkekeh lada. Terkekeh pula ada. Tergigit. Kekeh lada. Sebenarnya kita nak pakai sayur. Tapi dalam urusan agama, kesilapan tu mungkin juga berlaku tanpa disengajakan. Alim ulama pun mungkin tersilap. Tetapi kesilapan yang tidak disengajakan, maka mereka dimaafkan. Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani. Apabila seseorang hakim, seseorang ulama berijtihad, betul ijtihad dia dapat 2 pahala. Tapi wa idza ijtahadal hakim fa akhta'a falahu ajrun, yani ajrun wahid. Kalau seseorang hakim ataupun ulama berijtihad dalam masalah hukum, dia tersilap, maka dia dapat satu pahala. Adapun kita yang tahu dia tu memang silap, diberitahu oleh ulama terkemudian yang membuat tahqiq, ni silap ni, tak betul ni, tapi kita masih nak ikut juga. Kita tidak sedar sebenarnya kita telah terseleweng daripada sumber ilmu yang benar, sebab kesilapan yang telah dikesan yang perlu diperbetulkan, tetapi kita masih degil untuk teruskan yang asal. Ini wujud apabila adanya golongan yang dia belajar satu ilmu, dia taksub, dia fanatik. Sifat fanatik atau sifat sa'atub atas satu pendapat, atas satu pandangan, ataupun kepada seorang tokoh, di antara penyebab kepada berlakunya inhiraf, penyelewengan terhadap pengambilan sumber ilmu yang sahih. Dalam kitab-kitab kita perhati, dalam sebahagian setengah saya dapati pengalaman, kita pernah belajar kitab-kitab Jawi kita, banyak diambil kisah-kisah yang tidak sahih. Bahkan dalam kitab tafsir sendiri ada kisah yang disebut riwayat yang maudu'at ataupun riwayat Israiliyat. Kisah-kisah yang tidak benar. Tadi pun Ustaz Abu Hafiz ada menyebut tentang kisah Zainab binti Jahsh dengan Zaid bin Harithah. Walaupun ada kisah tu ada disebut dalam tafsiran, ketika tafsiran ayat dalam surah Al-Ahzab, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Ataupun ayat sebelumnya, wa tukhfi fi nafsika, engkau ya Muhammad menyembunyikan apa yang ada dalam diri kamu. Ada sebahagian ulama tafsir menyebut yang maksud Nabi sembunyikan ialah menyembunyikan keinginannya untuk berkahwin dengan Zainab yang merupakan isteri kepada anak angkatnya. Itu adalah tafsiran yang tidak tepat, tidak benar. Itu adalah tafsiran tidak tepat, dan perkara itu telah banyak dibuat semakan semula oleh para ulama tafsir, seperti yang disebut oleh Dr. Ibrahim Ali Syahawat daripada Jamiah Al-Azhar, seorang ahli sejarah, berhubung dengan kesilapan dalam memahami nas. Kalau kita tidak tapis dan tidak membuat semakan yang teliti, maka kita khawatir dan kita bimbang bahawa kita termasuk dalam kalangan orang yang terseleweng dalam mengambil
sumber agama. Mana-mana manusia kita melihat semua mengaku, bila di Islam mengaku dia juga berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, saya nak tambah sikit lagi dalam masa sekitar 5 minit untuk ijma' dan qiyas. Ada golongan yang menyeleweng ketika mereka berhujah dengan ijma' dan qiyas. Ini disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam bukunya Usulul Fiqh Al-Islami, tentang golongan yang da'awa al-ijma', mudah mendakwa sesuatu itu ijma'. Sehingga didapati dalam kebanyakan kitab-kitab fiqh mazhab, ada sebahagian dari kalangan ulama-ulama yang membahaskan masalah fiqh terlalu mudah untuk menjustifikasikan pandangan mereka sebagai ini adalah benar sebab sudah menjadi ijma'. Tetapi apabila disemak kembali, ia sebenarnya bukan ijma'. Boleh jadi ia hanya ijma' dalam kalangan ulama mazhab, atas banyak kemungkinan. Ataupun boleh jadi ianya adalah sesuatu yang baru disepakati oleh al-a'immatul arba'ah, imam mazhab 4, tetapi masih ada khilaf dalam kalangan yang lain. Bermakna kalau masih ada kekhilafan, ada perbezaan pandangan, maka ia tidak menjadi ijma'. Nak berhujah dengan ijma' perlu disemak dengan teliti. Jangan mudah untuk mengatakan ijma' kecuali benar-benar ianya sahih ba'da tasabbut, setelah dibuat kepastian. Dan ada juga golongan yang menyeleweng daripada sumber ilmu kerana menggunakan kaedah qiyas yang salah. Qiyas tu memang ada, tetapi kadang-kadang tersilap dalam menggunakan qiyas. Sebab qiyas asalnya adalah suatu perbandingan hukum yang baharu kepada hukum lama yang sedia ada, kerana terdapat persamaan dari sudut illah, alasan hukum. Maksud alasan hukum ialah sebab kenapa hukum ni katakanlah haram, kenapa? Kenapa ulama berisytihad mengatakan dadah itu haram? Kenapa Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 1995 memfatwakan bahawa merokok itu haram? Kerana mereka mengkiaskan kepada apa sahaja yang mendatangkan mudarat, seperti contohnya meminum arak, perbuatan meminum arak. Illahnya di sudut al-iskar, sesuatu yang memabukkan atau merosakkan akal. Jadi kewujudan hukum itu sama ada atau tidak ada dari sudut illahnya. Maka kita mendapati ada satu kaedah dalam kaedah usul yang mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Sesuatu hukum itu ianya berkisar, ianya berlegar pada illahnya, dari sudut wujud atau tidak hukum itu. Kalau illah tu tidak ada, maka hukum tu berubah. Dia boleh berubah. Perbahasan seperti contoh kata Al-Imam Dr. Yusuf Qardawi dalam Fiqh Taharah berhubung dengan al-ma' al-mutanaddis, air yang asalnya ada kesan najis. Kita pernah mendengar sesengah tempat di mana air kumbahan yang diproses sehingga sifat kenajisan hilang dan bertukar menjadi air mutlak, maka air itu memang diboleh digunakan untuk bersuci, untuk berwuduk. Walaupun asalnya ada kesan najis, tetapi dia telah mengalami perubahan yang illah asalnya sudah tidak ada. Jadi kalau seseorang memperkatakan sesuatu hukum tanpa merujuk kepada kaedah qiyas yang betul dari sudut illahnya, maka mungkin akan tersasar. Maka perlu diperbetulkan. Baik, rasa cukup dah 5 minit sebut tadi. InsyaAllah apa yang baik daripada Allah atas sedikit perkongsian yang dapat saya sampaikan. Untuk golongan yang menyeleweng daripada sumber ilmu, sama ada penyelewengan itu berlaku dalam bentuk mereka menolak hukum yang jelas daripada Al-Quran dan As-Sunnah, ataupun mereka mentafsirkan dengan tafsiran yang silap, ataupun mereka berpegang kepada hadis yang palsu, ataupun mereka berpegang kepada hukum adat yang tidak sepatutnya dijadikan hukum syarak. Semoga kita mendapat manfaat bersama. Apa yang baik datangnya daripada Allah. Kalau apa-apa kekurangan daripada saya sendiri, aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah sebanyak ciri-ciri yang telah disampaikan oleh Fadil Ustaz untuk kita kenali tanpa kita sebut mana-mana nama agar kita sendiri boleh tengok. Sebab ramai yang mengklaim dia ikut sunnah, dia ikut Al-Quran, tapi kadang-kadang ciri pun ada pada dia. Jadi Ustaz sebut ciri-ciri secara menyeluruh, jadi kita sendiri boleh menilai. Jadi mungkin ada yang berminta ragu-ragu, boleh kita tanyakan soalan untuk sesi soalan jawab sekarang. Jadi untuk sesi soalan jawab ini kita jemput dua-dua Ustaz untuk berdebat. Dan saudara hadirin dan hadirat boleh sama ada nak direct tanya ataupun sampai melalui kita boleh. Itu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa soalan yang banyak. Bagus soalan-soalan ya. Dan ada soalan yang secara spesifik kepada speaker yang mana. Cuma saya ada satu soalan. Sunnah ada yang sunat dan ada yang wajib. Soalan saya, doa qunut tahiyat awal dan talqin adakah wajib ataupun sunat kerana salah satu negeri tidak mengamalkannya? Wallahu a'lam. Pertama, di sini ada beberapa perbezaan antara sunnah dan juga ada yang disebutkan sebagai khilaf. Yang pertama, ada khilaf yang disebutkan sebagai khilaf mu'tabar. Okey. Apabila khilaf mu'tabar bermaksud di kalangan para ulama, mereka berinteraksi dengan mereka berinteraksi dengan nas yang menyebabkan mereka berbeza pandangan. Okey. Contoh yang kalau saya melihat kepada doa qunut, okey. Doa qunut dia berasal ataupun para
ada satu hadis yang digunakan dalam mazhab mazhab yang kita kenali sebagai 4 pada hari ini. Mazhab Syafi'i, mazhab yang paling tua Al Abu Hanifah kalau ikut pada masa, kemudian mazhab Malik, mazhab Syafi'i dan mazhab Al Imam Ahmad bin Hanbal. Secara umum kita akan lihat mazhab Syafi'i sahaja yang menjadikan ia sebagai satu sunnah muakkadah yang amat dituntut. Dengan meninggalkannya diletakkan ataupun dijadikan ataupun diminta untuk sujud sahwi. Okey. Bahkan mazhab Syafi'i tidak menjadikan dia wajib. Okey. Di setengah tempat di Malaysia, di negeri yang saya pernah pergi, dia kata menjadi kewajipan di negeri ini untuk buat doa kunut subuh. Saya ingat perkara ini tidak tepat, sebab bahkan Imam Syafi'i sendiri tidak mewajibkan dia, mengekalkan dia dengan sunat muakkad. Dia ada satu hadis di mana yang disebutkan yaqulutun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajr hatta fariqad dunya. Nabi berkunut salat subuh sehinggalah Nabi berpisah dengan dunia, Nabi wafat. Hadis ni adanya pada rawi. Adanya satu rawi yang dihukum sebagai majhul, tidak dikenali. Apabila hadis itu padanya kedhaifan, maka ia dihukum sebagai hadis yang dhaif. Dan ada yang menyatakan hadis ini sama ada dia terlalu lemah, yang kuat ataupun yang tidak berapa kuat. Cuma Imam Syafi'i ataupun di kalangan mazhab Syafi'i menggunakan hadis ini untuk adanya kunut waktu salat subuh. Okey. Dan mazhab lain tidak. Mazhab yang lain menyatakan yang ada kunut subuh itu apabila Nabi SAW pada satu ketika para sahabat yang Nabi hantar untuk pergi berdakwah pada satu kaum telah pun dibunuh dalam pertengahan jalan. Maka Nabi SAW berkunut subuh pada waktu berkunut nazilah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, 5 waktu. Dan salah satu daripadanya adalah kunut subuh. Dan yang dibuat itu adalah kunut nazilah, bukannya kunut subuh. Tapi di sini padanya khilaf mu'tabar. Okey. Walaupun pada mazhab Ahmad bin Hanbal nyatakan benda ni bid'ah, tetapi saya ataupun yang pandangan yang lebih mu'tadil, yang di pertengahan, saya tak katakan dia bid'ah, tapi dia khilaf mu'tabar. Masalahnya yang tak buat dihukum macam-macam. Okey. Saya jadi wallahu a'lam. Sebab itu saya katakan kita kena tahu di manakah puncak ataupun punca kepada perbincangan itu. Okey. Dia di sini ada yang meninggalkan, ada yang buat. Wallahu a'lam. Tahiyat awal dan talqin. Tahiyat awal saya ingat dia satu sunnah yang kalau katakan kita tinggal, sunnah ab'ad yang bila kita tinggal kita kena sujud sahwi. Dan Nabi SAW tak pernah tinggal benda ni. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi buat. Sunat yang terlalu dituntut. Tinggal kita kena sujud sahwi. Wallahu alam. Tapi talqin, saya sebut itu benda ni. Ini semua adalah contoh-contoh yang agak kontroversi dalam masyarakat kita. Okey. Saya talqin, dia ada beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Nabi di mana mereka yang tidak buat, mereka menganggap ia adalah perkara-perkara yang dilakukan oleh Nabi pada satu-satu keadaan sahaja. Contoh, Nabi SAW jalan dan Nabi ambil pelepah tamar, Nabi potong, Nabi letakkan pada dua buah kubur. Dan Nabi kata yang satu ni suka mengumpat orang, satu lagi ni apabila dia kencing tak lawas dan dia tidak jaga. Dan Nabi SAW, selama mana aku cucukkan benda ni dan dia tidak kering, maka Allah ringankan bagi dia azab kubur. Okey. Maka adakah persoalan, adakah setiap kali kita pergi pada kubur kita pacakkan pokok ke dan sebagainya? Sebab kita takut kalau katakan dia pergi lajak sikit, dia akan kata apa? Kan kadang-kadang dia letakkan pokok apa yang warna merah tu. Okey. Dalam masa setengah mungkin setahun, tak sampai setahun dia kering, dia mati. Apa kata kita letak pokok jati? Yang pertama lama, puluh tahun makan ratus. Okey. Dan katakan terlalu besar kita boleh jual, duit mahal. Durian sekarang, durian lagi sedap. Sebab
Para ulama bincang, adakah benda ni khusus kepada Nabi? Sebab Nabi tidak pernah buat benda ni selalu. Bukan setiap kali Nabi pergi pada kubur, Nabi buat benda yang sama. Tak. Ketika itu Nabi dibukakan, Nabi diberikan wahyu, keduanya sedang azab. Dan Nabi tak buat bukan bakat, betul? Nabi hanya buat pada keadaan tertentu. Jadi perbuatan ini, kata Nabi SAW, yang dilakukan oleh Nabi SAW, dilakukan oleh, yang disebutkan oleh para ulama, hanyalah pada keadaan-keadaan tertentu sahaja. Sebab Nabi tak buat yang lain. Kalau perbuatan itu Nabi ulang selalu, Nabi buat, okey, bermaksud dia adalah sunnah. Kalau ia hanya kadang-kadang, kata Piramli, jarang-jarang, maka ia tidak dihukum, dia tidak dibina hukum pada dah. Talqin, saya ingat, buatlah, tapi talqinkan ataupun jadikan dia tazkirah kepada yang hidup. Kalau kita bacakan, sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa ni, di situ ketika semua orang sedang sedih, orang datang ke kubur, melihat saudara kita, adik-beradik kita, kawan, sahabat kita meninggal dan dikuburkan, mereka hadir. Kita kata, yang telah pergi kepada Allah. Hebat mana pun talqin kita, kalau kaki yang di bawah ni bukan kaki salat, dia tidak selamat. Yang hidup ni, lihatlah, dia telah terputus melainkan 3. Dan yang di atas ini masih lagi mempunyai segala macam cara untuk mendapatkan keampunan Allah, untuk diselamatkan daripada azab kubur dan azab neraka. Dia, apabila dia masalah, bila setengah orang dia semangat, oh jangan kunut, nanti dulu tengok tempat, menyebabkan, kata Ibn Qayyim, kebenaran itu kalau tak diletakkan pada masa dan tempat yang betul, dia tidak akan dilihat dan diterima sebagai kebenaran. Okey, tunjuk dulu. Kadang-kadang yang ni salat pun belum lagi, kita dah kata jangan kunut subuh. Okey, panggil dia, dan bila dah ramai, dalam waktu yang sama kita perbaiki cara salat, kita berikan nasihat yang baik. Soalan pertama. Yang kedua, adakah untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam perlukah seorang ustaz? Tak perlu. Tidak perlu. Bukan menjadi syarah sah iman, syarah sah seorang iman seseorang nak masuk Islam adalah dengan ustaz, tak ada. Tuan-tuan, ustaz di Malaysia ni dia hebat lah. Sebab kalau Ustaz Badrul pun tahu, kalau di negara Arab ustaz adalah profesor, Ustazul Musyarik, Ustaz Al-Musa'id, assistant professor, associate professor. Hampir ke semua masyarakat kita ustaz profesor. Tapi wallahu a'lam, tidak. Kadang-kala yang digunakan itu untuk menjadi saksi kalau ada selepas daripada itu hal-hal berbangkit daripada segi undang-undang. Itu hanya birokrasi. Okey, kalau saya katakan saya bukan Islam dan saya kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, saya dah Islam. Okey, saya dah Islam. Cuma selepas daripada itu mungkin di Malaysia ada banyak isu, jadi perlukan kepada sesiapa untuk daftar. Jangan sampai satu tahap pula macam di Sabah. Ada orang telefon ustaz nak masuk Islam, dia kata tak apa, datang besok pukul 8 waktu office. Kalau malam tu dia mati macam mana? Okey. Dan dalam sembahyang istikharah kita ingin mendapatkan kepastian dalam sesuatu, seperti contoh kerja, nak terima ataupun tidak, ataupun hal kahwin. Bagaimana mimpi? Pertama, tidak ada di dalam Islam disebutkan Nabi mengajar, kata para sahabat, Nabi mengajarkan kepada kami dalam banyak benda untuk istikharah. Allah dan doa Nabi ajar doa Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa qudratik sehingga akhir. Dan bukan menjadi syarat mesti mimpi. Bukan mesti mimpi. Bahkan saya pun tak pasti siapa yang menyatakan di kalangan para ulama mesti ada perbuatan ataupun keadaan mimpi tu. Tetapi keadaannya adalah apabila kita dah istikharah, kita doa pada Allah, dan Allah akan mudahkan jalan sama ada untuk pergi ke kanan ataupun ke kiri. Bukan menjadi syarat untuk istikharah itu dapat dengan kita mimpi, dah. Okey? Dan kadang kita mimpi benda yang lain, kacau juga, tak jadi apa. Tapi bila Allah Ta'ala berikan hidayah, kita kata nak dapat kerja, nak ataupun tidak, Allah mudahkan, hati kita cenderung untuk terima kerja tersebut. Itu maksud istikharah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mudahkan urusan kita. Tidak ada syarat di dalam hadis Al-Quran menyatakan kita mesti mimpi. Dan sebelum pertama saya tahu mengapa Kelantan tidak mengharamkan fahaman Syiah. Setelah banyak negeri mengharamkan, mungkin berentetan daripada Terengganu menggezetkan bahawa Syiah haram. Saya tak tahu sama Enak Uman itu ada
dan kenapa itu di luar bidang kuasa saya. Yang kedua, pendapat Ustaz mengenai zikir perdana yang diadakan di Putrajaya. Pertama, hari ini agama adalah senjata yang ampuh untuk mana-mana gerakan politik. Okey. Dan kedua, apabila kita katakan zikir, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sungguhnya dengan zikir itu hati menjadi tenang. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apabila kita berzikir, dan kadang-kadang orang munajat perdana, saya jadi agak dalam bahasa Arab naja. Quran kata min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Siapa yang berbisik? Ustaz, macam mana berbisik boleh buat perdana? Munajah itu maksudnya kita berbisik dengan Allah. Sebab tu kadang-kadang di kalangan ulama sufi menyatakan berkhalwat dengan Tuhan. Bermaksud kita berdua-duaan dengan Tuhan. Waktu-waktu malam kita salat, kita mengadu kepada Allah. Contoh kalau kita mengadu pada orang, keadaan yang paling kita jumpa kawan kita, aku ada masalah, kita cerita daripada hati ke hati. Kita tak ambil mic dekat masjid, tuan-tuan saya ada masalah. Tak ada. Tapi apabila zikir, dia menimbulkan rasa antara jiwa itu dekat dengan Tuhan. Apabila dia membawa keadaan itu dalam keadaan tenang. Saya tak ingat, saya tak tahu kalau ada orang berzikir solawat, dia berdiri dengan dan sebagainya, dia rasa tenang. Saya ingat dia rasa enjoy. Enjoy berbeza dengan kita duduk. Kita akan tahu antara kita sedang berbicara dengan Tuhan. Sebab itu bahasa kita, kalau kita doa pada ya Allah aku, kita dengan kawan kita nak menggambarkan rapat, kita tak jumpa kawan kita ni daripada lahir, satu hospital, apa semua, satu sekolah, satu universiti, memang rapat. Kita tak jumpa dia. Ni Mat, awak kan Mat? Tak ada. Saya rasa kan Mat. Kalau kita tak jumpa kawan kita yang rapat ni, ingat hang dah mati dah. Betul tak? Menggambarkan bahasa tu rapat. Sebab kalau kita doa ya Allah saya, ya Allah kepada anda, tak ada. Ya Allah aku. Betul? Sebab tu menggambarkan dekat. Okey? Dan apabila gambarkan kita dekat dengan Allah, kita berbisik dengan Allah, kita berzikir kepada Allah. Dan tidak ada satu nas Nabi buat macam tu, melainkan kalau kita tengok ada dalam riwayat kata Imam Syafi'i dan Al-Um,